Fokus pagi bersama Ali Iskandar dan Hawi Rizwana di Buletin FM. Boleh terus dengarkan kami melalui aplikasi Audio Plus. Macam-macam ada di situ, termasuklah juga ada ruangan live chat untuk anda kongsikan pandangan berkata apa jua yang dibincangkan di Ya. Fokus Pagi. Hari ini jurusan kita ialah kesihatan dan kebimbangan selepas COVID ini ialah dalam kalangan kanak-kanak HFMD, ya, penyakit tangan, Kaki dan mulut. kaki dan mulut, dan satu lagi yang menjadi kebimbangan ialah hepatitis akut yang menyasarkan golongan ini juga. Jadi selepas penularan COVID-19 ini di Indonesia umpamanya pihak berkuasa kesihatan Indonesia bimbang dengan jangkitan hepatitis akut yang menyasarkan golongan kanak-kanak. Ketua daerah di beberapa kawasan di Indonesia ini membentuk pasukan khas untuk membendung penularan virus tersebut yang sehingga kini sudah merenggut nyawa 5 kanak-kanak di seluruh negara. Itu di Indonesia. Di Malaysia barangkali belum ada lagi kes yang serius, tapi kita kena faham dan bersedia dengan sebarang kemungkinan ini. Kita bersama dengan Dr. Sharifah Aida Al-Habsyi, konsultan pediatrik Hospital Pakar KPJ Sentosa Kuala Lumpur. Baik doktor, apa simptom awal yang boleh kita tahu tentang hepatitis akut ini? Secara umumnya kalau kita kata penyakit akut hepatitis ni dia untuk makluman orang biasa-biasa lah kan. Hepatitis maknanya ada keradangan pada kita punya hati dan dia berlaku dengan secara tiba-tiba, terpaksa dipanggil akut. Ya. Jadi apa yang kita perlu perhatikan kalau anak-anak tu ada jadi kuning, kulit dia kuning, mata dia nampak kuning atau kita panggil jaundice lah. Kemudian kadang apa yang dilaporkan dalam akut hepatitis yang sekarang ni, mereka nampak lemah, tak bermaya, tak ada selera makan, sakit perut. Dan kalau kita perhatikan bila mereka kencing tu, air kencing tu nampak macam pekat, macam TO pekat je. Okey. So antara simptom yang selalu dinaikkan lah dalam untuk akut hepatitis yang sekarang ni lah. Kalangan usia berapa yang dijangkiti kanak-kanak ni? Banyaknya dilaporkan dari seawal umur 1 bulan Oh. ke umur 16 tahun dalam lingkungan ni lah. Dan bila tengok sebenarnya hepatitis akut ni boleh membawa maut juga. Adakah sebab terlambat nampak simptomnya ke sebab apa doktor? Satunya itu yang kita wawarkan ni kepada publik ya, pasal kita nak ibu bapa untuk take note lah simptom-simptom ni dan bawa mereka dengan segera. Pasal bila yang dikatakan membawa maut kerana hepatitis akut ni dia membawa kepada kerosakan organ hati itu sendiri. Jadi macam kita tahu yang di seluruh negara anggaran 10% daripada mereka yang terkena hepatitis akut ni memerlukan transplant pemindahan hati lah. Ya. Dengan kadar yang segera. Ya. So, Okey. sekiranya mereka dalam keadaan yang dah jadi macam kerosakan hati yang teruk, yang tak dapat melakukan pemindahan hati tu, dan dia boleh membawa maut. Baik, kita masih lagi bercerita tentang hepatitis akut yang masih lagi menjadi misteri. Sebanyak 21 negara ketika ini merekodkan jangkitan hepatitis akut yang masih belum diketahui puncanya dalam kanak-kanak yang kebanyakannya berusia sekitar 10 tahun. Ini dilaporkan sejak awal April lalu dan sekurang-kurangnya 26 kanak-kanak memerlukan rawatan pemindahan hati. Saintis masih buntu tentang punca kemunculan penyakit misteri ini, tapi teori utama mereka adalah ia dicetuskan oleh sekumpulan virus yang biasanya menyebabkan selsema biasa. Nak-nak sekarang ni tengah COVID-19 ni kan? Ya, dan katanya virus biasa yang menyebabkan hepatitis termasuk A, B, C dan E tidak dikesan dalam mana-mana kes yang dilaporkan di seluruh dunia. Jadi nak disiasatlah sama ada kaitan dengan COVID-19 ataupun bagaimana, kita nak fahami lebih lanjut. Simptomnya sudah dikongsikan oleh Dr. Sharifah Aida Al-Habsyi, konsultan pediatrik Hospital Pakar KPJ Sentosa Kuala Lumpur yang masih bersama Fokus Pagi. Dan doktor, kita pun nak tahu jugalah mereka yang disahkan mengidap hepatitis akut ini, apa yang dilalui mereka selain daripada sesama? Mereka biasanya kalau dia tampil ke hadapan ialah kerana mereka mungkin anak-anak yang biasa yang sihat, dan tiba didapati kulit mereka bertukar menjadi kekuningan, jaundice tu, mata jadi kuning. Lepas tu yang selalunya dilaporkan adalah yang macam saya sebutkan tadi, lemah lesu, tak ada selera makan. Ada yang juga datang dengan macam cerit-berit, rasa mual, muntah-muntah, dan sakit perut. Ni yang paling common lah. Tapi ada yang sekiranya penyakit hepatitis akut ni berlarutan,
menyebabkan kerosakan hati. Itu akan mengganggu sistem dalam badan tu, dan tu akan menyebabkan mereka jadi mengganggu bahagian saraf otak mereka ya. Jadi ada yang boleh dapat sawan, ada yang mula berperangai bukan dia lah. Mula tak kenal orang apa semua macam tu lah. Jadi bahagian yang tu dah tanda-tanda yang macam dia makin Ekstrim. merosot lah, makin ekstrim lah. Ya. Tu antara ni lah. Ya. Okey, bila kata saintis masih lagi buntu ni kan, ada yang siasatan dia buat sama ada mutasi strain adenovirus yang berkembang menjadi lebih teruk, dan ada pada masa sama teori mengatakan kekurangan percampuran sosial semasa pandemik COVID ni menyebabkan imuniti kanak-kanak tu jadi lemah. Jadi senang untuk mendapat penyakit ataupun simptom seperti ini. Komen Ya. doktor? Ya. Dia ada 4 teori sekarang yang hebat dibahaskan sekarang. Kerana daripada peringkat awal masa di Eropah, di UK dan negara-negara Eropah, mereka dapati ada sebilangan daripada kalangan mereka ni didapati positif bila diorang buat saringan untuk mendapat tahu apa sebab punca penyakit ni kan. Jadi mereka mendapati kanak-kanak ni ada yang positif untuk adenovirus yang sebenarnya quite biasalah untuk kita lihat menyebabkan penyakit dari segi yang sesama batuk, dari segi saluran pernafasan. Tapi tak adalah kita dengar sampai menyebabkan hepatitis akut. Jadi sebilangan mereka didapati ada adenovirus. Ada juga sebilangan yang ada co-infection, maknanya dia ada adenovirus, lepas tu dia ada co-infection dengan COVID juga. Okay? Tapi ada juga satu bilangan yang tak ada pun dua-dua ni. Okay. Tapi rata-rata kita tahu macam sekarang ni kan, macam you cakap tadi, Encik cakap tadi yang sekarang pun banyak macam hand foot mouth disease, kan, penyakit kaki tangan mulut, denggi pun tengah naik kan. Dan ini semua pasal teori satu lagi, kanak-kanak ni masa peringkat COVID 2 tahun lepas, bila semuanya duduk di rumah, mereka tak terdedah pada luar dengan cara yang seperti masa zaman kita dulu-dulu. Naturally, kita di luar dan kita hadapi kuman kecil-kecil ni semua. Jadi kita dapat membina imunisasi kita secara berperingkat kan. Sistem badan kita masa anak-anak kita ni masa COVID ni tak triggered lah untuk lawan. Relax saja. Tambahan kita extra cautious kan, kita jadi tak basuh tangan sentiasa dengan hand sanitizer, lap permukaan semua. Jadi dia sangatlah dalam, saya panggil dalam bubble lah, dalam bedroom yang bersih dan macam ditatang jugalah kan. So, sekarang ni tahun ni dibuka, semua pergi sekolah, semuanya full capacity kan. Jadi terpanjat sikit lah badan tu. Itu antara teori yang boleh menyebabkan kadar kenaikan penyakit-penyakit berjangkit ni cepat. Yang disebabkan menjadi buntu tu pasal dia tak sama untuk semua. Ya, betul. Itu pasal mereka masih tidak dapat memberitahu kita apakah punca utama penyakit hepatitis akut. Bagi saya, apa jua penyakit yang kita dengar sekarang ini dalam kanak-kanak, dalam kalangan kanak-kanak khusus dia, bila dah nampak simptom sesama ke apa, terus bawa pergi jumpa doktor lah. Jangan tunggu melarat.